Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada hari ini saya akan sampaikan satu kuliah maghrib dalam siri My Islam Series anjuran Sarawak Islamic Information Center ataupun dikenali juga sebagai Al-Markazu lil Ma'lumatil Islamiyah li Wilayati Sarawak ataupun dengan lebih mudah Pusat Penerangan Islam Sarawak. Tajuk yang akan saya bentang, yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan adab seorang Muslim. Dalam tajuk ini secara tak langsung selaku orang yang mengaku Islam ataupun seorang Muslim, mahu tidak mahu kita perlu mengulang kaji ataupun mempelajari ataupun menilik balik, menilai kembali bagaimanakah pembawaan diri kita dalam aspek adab itu sendiri. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bila kita buka kamus bahasa, perkataan al-adab itu adalah daripada perkataan bahasa Arab yang memberi maksud iaitu kepada perilaku dan perbuatan kebaikan ataupun juga disebut sebagai perbuatan kesantunan ataupun moral ataupun sopan santun ataupun kesusilaan serta kemanusiaan. Maksud kata bahawa
adab itu tidak boleh lari daripada sifat manusia, sifat sejati manusia. Andai kata manusia itu tidak beradab ataupun kurang adabnya, maksud kata bahawa ia telah lari daripada sifat semula jadinya. Sebab itu manusia itu perlu mempelajari, perlu mengenali, perlu lebih dekat lagi untuk mengamalkan, untuk mengetahui sifat-sifat yang ada pada seorang muslim itu dari aspek al-adab. Dalam masa yang sama juga, selaku muslim, kita perlu bertanya pada diri kita. Kita persoalkan, kenapa kita perlu beradab? Memang kita tahu kita manusia dan kita perlukan adab. Tapi selaku orang beragama Islam, dengan lebih jauh lagi, apakah keperluan kita untuk beradab? Dalam hal ini, kita perlu merujuk dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang bermaksud sesungguhnya engkau Muhammad itu memiliki di atas akhlak yang mulia ataupun peribadi yang baik. Jadi secara tak langsung dikaitkan dengan muslim, kita perlu untuk mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, surah Al-Qalam ini ayat keempat menjelaskan bahawa Nabi Muhammad itu sendiri berada mempunyai akhlak yang mulia. Justru itulah kita perlu mengikuti, menuruti ataupun mencontohi apa yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu aspek pula, bila kita rujuk tafsir Quran, contohnya tafsir At-Tabari dalam menghuraikan ataupun mentakwilkan ayat tadi, surah Al-Qalam ayat keempat itu menyatakan yaqulu ta'ala dzikra linnabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat di atas tadi menjelaskan untuk membicarakan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafsir At-Tabari menyatakan wa innaka ya Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala adabin azim. Di sini menjelaskan perkataan khuluqin azim itu diterjemahkan, ditakwilkan sebagai adabin azim, iaitu sesungguhnya engkau Nabi Muhammad di atas adab yang mulia, adab yang baik. Wa zalika, iaitu adab itu adabun Al-Quran. Maksud kata bahawa bila disebut sebagai adab Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu dijelaskan sebagai adabul Quran, adab-adab yang ada pada Al-Quran. Allazi adabahullahu bihi, yang mana Allah Ta'ala telah mentakdibkan, iaitu mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada pada dalam Al-Quran, iaitu sebagaimana wahwal Islam wa syara'i'uhu, iaitu yang dijelaskan, yang digambarkan oleh Islam itu sendiri dan syariat-syariatnya. Jelas di sini menunjukkan keperluan kita selaku muslim untuk menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Jadi secara langsung kita perlu mempelajari daripada satu masa ke satu masa, memperbaiki diri kita, dan masa sama juga kita membuka kitab, berguru dan sebagainya, khusus untuk memperbaiki diri kita. Selain daripada itu juga, bila kita kena kaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita lihat bagaimana kesaksian orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad itu diutuskan menjadi nabi, iaitu sekitar umurnya sebelum 40 tahun lagi. Ketika itu Nabi Muhammad hanyalah orang biasa, namun penduduk Mekah ketika itu telah mengenali Nabi, telah memberi gelar kepada Nabi sebagai Al-Amin. Al-Amin itu bermaksud orang yang amanah, orang yang terpercaya, orang yang mempunyai akhlak yang baik. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi diutuskan menjadi rasul. Apatah lagi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diutuskan menjadi rasul, maka sudah pasti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakdibkan ataupun dididik oleh Allah SWT dengan akhlak-akhlak yang mulia, sebagaimana yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq fi lafzin makarimal akhlaq, iaitu bermaksud
Aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Itu pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kata bila kita buka buku, mempelajari adab-adab yang baik itu, secara tak langsung kita perlu untuk memfokuskan, menumpukan perhatian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku orang yang terbaik akhlaknya, orang yang terbaik adabnya di muka bumi ini. Jadi sesuai dengan doa yang selalu kita baca, iaitu Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana Engkau mencantikkan kejadianku, maka perbaikilah pula akhlakku. Maksud kata luaran kita sudah cantik, tubuh badan, anggota badan kita dah kemas. Maksud kata biarlah luaran itu juga sampai kepada dalaman, iaitu hati kita kena baik, hubungan kita sesama juga dengan baik, apatah lagi hubungan dengan ibu bapa, dengan jiran tetangga, dengan makhluk-makhluk lain. Begitu juga dengan akhlak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita kepada satu peringkat yang lebih tinggi, iaitu berakhlak ataupun beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai permulaannya pada perbincangan kita hari ini, iaitu adab sebagai muslim itu, jadi saya akan bincangkan tajuk ini kepada empat tajuk ataupun 4 perbincangan. Yang pertama iaitu adab terhadap diri sendiri dahulu, iaitu diri kita, bagaimana kita untuk membentuk diri kita, dalaman diri kita. Kemudian yang kedua, adab terhadap makhluk yang lain selain daripada kita, iaitu sama ada terhadap orang tua kita, iaitu ibu bapa kita, kepada anak, kepada kerabat, jiran tetangga, kemudian sesama muslim, dan juga apakah adab kita kepada non muslim. Dan seterusnya kita akan bincang juga, iaitu berkenaan akhlak kita dengan makhluk-makhluk yang lain selain daripada manusia, sama ada dengan binatang, sama ada dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dan yang ketiga pula kita akan bincang mengenai adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah bagaimana kita untuk beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah meninggal dunia, telah 1400 tahun lebih telah meninggalkan kita, namun kita masih perlu untuk beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita untuk beradab dengan Nabi Muhammad, saya akan bincangkan selepas ini. Dan yang pada kemuncaknya nanti saya akan bincangkan juga sentuh panduan-panduan bagaimana kita beradab terhadap Al-Khaliq, iaitu pencipta, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adab kita tadi daripada diri kita sendiri kepada makhluk, kepada Nabi Muhammad, akhirnya nanti kepada adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baiklah, bagi tajuk yang pertama ataupun perbincangan yang pertama, iaitu adab terhadap diri sendiri. Jadi selaku muslim, apakah yang perlu kita buat, apakah perlu kita sediakan untuk diri kita sendiri, untuk kita beradab dengan diri kita sendiri. Maksud di sini ialah salah satu kunci utama mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat adalah dengan beradab terhadap diri sendiri, iaitu melalui penyucian jiwa ataupun disebut sebagai tazkiyatun nafsi, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Dia menekankan perkataan tazkiyatun nafsi, iaitu membersihkan diri kita ini, iaitu hati kita daripada kotoran, daripada segala ancaman godaan-godaan dunia. Dan selain daripada itu, kita perlu juga memperbaiki kekurangan yang sedia ada. Sebab itu perkara ini perlu dilakukan secara berterusan. Dalam hal ini juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syamsu ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man dzakkaha wa qad khaba man dassaha. Iaitu yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi di sini jelas
menunjukkan bahawa Al-Quran itu mengiktiraf orang yang membersihkan jiwanya tadi, tazkiyatun nafsi itu orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang mencapai kejayaannya. Sebaliknya bagi orang yang mengotorkan jiwanya, orang yang melakukan fasik, pamungkar dan sebagainya, maka ia sendiri akan mengalami kerugian baik di dunia dan juga di akhirat. Seterusnya pula ialah setiap Muslim hendaklah selalu berusaha menjaga ketakwaan dirinya dan melakukan perkara yang terbaik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menjelaskan perkataan at-taqwa itu sendiri, iaitu ittaqillahi haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, ikutilah setiap perbuatan jelek dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan adab yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi nombor hadis 1987. Jadi dalam ini bila kita membincangkan adab terhadap diri sendiri itu, perkara yang pertama yang perlu kita perhatikan, perlu fokuskan ialah iaitu meningkatkan kualiti diri. Khusus yang pertama di segi at-taubat ataupun taubat, iaitu dengan menyesali dan meninggalkan seluruh dosa dan kesalahan yang telah berlaku. Jadi taubat ini perlu dilakukan. Sebelum perkara lain, kita perlu menyesali apa yang telah kita lakukan daripada dosa-dosa, kekurangan-kekurangan dan sebagainya. Jadi taubat adalah suatu sebab keberuntungan yang paling utama. Kerana dengannya seseorang menyedari kesalahan dan kekurangan dirinya dan kemudian melakukan perbaikan. Dalam ini kita perlu sedar bahawa manusia itu sering melakukan kesalahan, sering melakukan kesilapan, sering juga terjerumus dengan perkara-perkara yang mungkar. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Di pada ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang yang beriman itu satu sifatnya ialah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hasil daripada taubat itu adalah keberuntungan ataupun kejayaan. Sebab itu ayat di sini, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan, moga-moga kamu mencapai kejayaan, kamu mendapat keberuntungan. Sebab itu kita perlu, setiap daripada kita ini perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama, taubat. Yang kedua ialah muraqabah. Apa maksud muraqabah? Muraqabah bermaksud merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhati-hati dalam berbuat ataupun dalam melakukan apa saja. Kita rasa ada orang memerhati kita. Kita ada rasa ada sesuatu yang memerhati kita. Sebab itu kita perlu muraqabah, iaitu orang yang menghadirkan pada dirinya muraqabatullah, iaitu pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi orang yang muhsin, iaitu orang yang sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Dan ini adalah darjat agama ataupun satu tahap dalam keislaman itu sendiri yang paling tinggi, sebagaimana kita rujuk dalam surah An-Nisa ayat 125, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu Allah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun muhsin, iaitu mengerjakan kebaikan dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Surah An-Nisa ayat 125. Seterusnya, selepas muraqabah, kita perlu muhasabah,
iaitu selalu menilai dengan apa yang telah dilakukannya, kerana yang namanya manusia itu tidak luput daripada kekurangan, daripada kesalahan. Sebab itu kita perlu mempersoalkan diri kita, apakah kita telah melakukan segala sesuatu dengan semestinya, ataupun telah menunaikan segala yang Allah Ta'ala perintahkan, ataupun menjauhi segala perkara yang Allah larang, baik dalam urusan dunia atau lebih lagi apabila dalam urusan akhirat. Dalam hal ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, iaitu pada hari akhirat. Jadi secara tak langsung kita faham, kita boleh ambil pengajaran di sini bahawa orang-orang yang beriman itu dia sifat tadi bertakwa, bermuraqabah dan muhasabah, lantas dirinya untuk memerhatikan dalam bekalannya tadi yang dilakukannya di dunia itu, apakah benda tersebut telah jadi sudah clear di sisi Allah Ta'ala, apakah segala tanggungjawab telah ditunaikannya, ataupun segala kesalahan ataupun segala kekurangan telah dimohon ampun ataupun tidak. Sebab itu perlu memperbaiki diri, bermuhasabah diri. Dan yang keempat pula adalah al-mujahadah. Mujahadah bermaksud selalu bersungguh-sungguh dan mengupayakan yang terbaik dengan segala hal. Termasuklah bermujahadah dalam mengalahkan nafsu diri kita sendiri, kerana ia adalah musuh yang nyata yang paling berbahaya. Orang yang selalu bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan kebaikan baginya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bermaksud dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Bermaksud kesungguhan seseorang Muslim itu untuk memperbaiki dirinya, untuk melakukan kebaikan, untuk bermujahadah, untuk bermuhasabah, untuk bermuraqabah dan untuk bertakwa kepada Allah SWT itu, kesungguhan itu, komitmen yang tinggi Allah akan takdirkan, Allah akan berikan jalan-jalan baginya untuk mencapai kejayaan. Sebab itu kaum muslimin dan muslimat sekalian, perkara pertama tadi dalam kita memperbaiki diri kita, bila diri kita clear, baik, bersih, maka hubungan kita dengan selain daripada kita, orang di luar daripada kita ini akan baik, insya-Allah. Okey, baiklah. Kita akan sambung pada tajuk yang kedua dalam adab seorang Muslim itu, iaitu adab sesama makhluk. Hubungan kita dengan orang lain, sesama manusia. Jadi adab sesama makhluk meliputi adab terhadap orang tua, adab terhadap anak dan pasangan suami isteri, saudara, kerabat, tetangga, sesama Muslim, dan juga adab terhadap non-Muslim. Bahkan juga adab itu bila kita sesama makhluk ini juga kita perlu untuk beradab dengan selain daripada manusia itu, iaitu yang sebut saya tadi, iaitu haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Perlu ada juga kita beradab dengan mereka. Baiklah. Yang pertama iaitu adab kepada orang tua, iaitu ibu bapa kita. Hak kedua orang tua atas diri kita sangat besar, kerana menurut mereka lah kita ada di dunia ini. Maka tanpa mereka, maka mustahil kita wujud. Jadi dengan adanya mereka itulah kita dilahirkan di dunia ini. Mereka juga yang merawat kita, memberi menekankan kesihatan kita, mendidik kita dengan kepayahan sampai kita boleh untuk berdikari, boleh untuk bergerak sendiri. Allah SWT pun mewajibkan setiap Muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maksudnya,
Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Daripada ayat ini, kita boleh memahami bahawa hubungan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala itu dikaitkan dengan hubungan ketaatan kita kepada kedua ibu bapa kita. Jadi sudah selayaknya kita ini melakukan satu adab yang baik kepada mereka berduanya, iaitu dengan sebaik-baiknya. Yang pertamanya mungkin kita boleh lakukan ialah mentaati mereka selama bukan dalam perkara maksiat. Maksud kata bahawa selagi benda itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, maka wajib kita mentaati mereka, menuruti kata mereka. Yang kedua ialah menghormati dan memuliakan mereka baik dengan perbuatan maupun perkataan. Baik itu perbuatan dari segi tingkah laku kita, dari segi cara kita bergaul dengan mereka. Begitu juga cara kita bercakap, berbual dengan mereka, tidak meninggikan suara ataupun tidak menggunakan perkataan yang kasar dan sebagainya. Jadi jangan pernah berbuat ataupun berkata kasar kepada keduanya, kerana itu termasuk dalam perkara yang dosa besar. Wal-iyazubillahi min zalik. Dan yang ketiga ialah berbuat bakti kepada keduanya dengan semaksimal, sebanyak-banyak yang mungkin. Seperti dengan melayani dan mencukupi keperluan mereka. Sebab daripada mereka lah terbukanya keberkatan, terbukanya rezeki anak-anak ataupun orang di bawahnya. Sebab itu selagi mana orang tua kita ada, maka apabila mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka kurniaan itu Allah Ta'ala akan sampaikan, Allah akan takdirkan menjadi makbul mereka untuk kebahagiaan, kesejahteraan anak-anaknya. Selain daripada itu juga kita perlu mendoakan kepada kedua mereka, menjaga kehormatan keduanya serta menyambung silaturahim dengan kerabat dan orang-orang yang terdekat mereka. Maksud kata bahawa kita bukan sekadar menghormati ibu bapa kita, tetapi juga kita perlu untuk menghormati orang yang rapat dengan ibu bapa kita. Mungkin kawan-kawannya, mungkin bapa saudara kita atau mak saudara kita. Begitu juga jiran tetangga yang kenal dengan ibu bapa kita. Maksud kata bahawa jika ibu bapa kita tidak ada lagi di dunia ini, maka orang yang dekat dengan mereka itulah perlu kita hormati, perlu kita angkat mereka itu menjadi orang tua kita. Maka tanggungjawab kita terhadap mereka itu sama juga seperti kita menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia tadi. Maka abang ataupun adik-beradik, pak saudara kita, mak saudara kita ataupun sahabat anda kepada ibu bapa kita, perlu kita hormati juga, perlu kita muliakan mereka sebagaimana kita memuliakan ibu bapa kita. Okey. Yang keduanya adalah adab kepada anak. Tadi kepada ibu bapa. Yang kedua ini adalah adab kepada anak. Anak juga memiliki hak daripada orang tuanya seperti mendapat nafkah, mendapat kasih sayang dan pendidikan yang sebaiknya. Orang tua harus beradab yang baik kepada anak-anak mereka, kerana itu sebahagian daripada kasih sayang dan keteladanan. Maksud kata bahawa perilaku mak bapak itu, orang tua itu akan dilihat oleh anak-anak mereka. Anak-anak mereka akan terdidik dengan pergaulan orang tuanya. Kalau orang tuanya selalu melakukan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang soleh, insya-Allah perbuatan itu secara tak langsung dididik kepada anak-anaknya. Sebab itu apabila seorang anak itu dilahirkan, maka tanggungjawab ibu bapa tadi perlu untuk memberi nama anaknya nama-nama yang baik. Maksud kata nama yang baik itu ialah nama yang di sisi agamanya memberi maksud yang baik. Kita tak boleh beri nama yang tanpa maksud yang baik. Jadi selaku ibu bapa memberi nama yang baik. Begitu juga memberi akikah, kemudian dididik sampai dewasa. Bahkan jauh sebab itu kita undur balik, bukan sekadar memberi nama yang baik, memberi nafkah yang baik, tapi ketika kita memilih isteri pun ataupun memilih suami pun, hendaklah memilih pasangan hidup yang baik. Kerana daripada mereka itulah akan lahir di generasi yang baru, iaitu generasi anak-anak tadi. Jadi tanggungjawab itu perlu ditekankan dalam memilih pasangan masing-masing. Seterusnya juga orang tua harus mengarahkan
ataupun mendidik anak-anak mereka untuk menjalankan syariat Allah. Contohnya seperti perkara solat, perkara puasa dan lain lagi, dan memberi teguran kepada anak-anak. Jadi ibu bapa jangan rasa berat hati untuk memberi teguran, untuk memberi nasihat kepada anak-anaknya jika mereka lalai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, perintahkan anak-anak kalian untuk solat ketika mana mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka lalai dalam usia 10 tahun, iaitu pukulan yang tidak menyakitkan. Dan pisahkanlah di antara mereka dalam tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad, nombor hadis 6753. Seterusnya, kita fokuskan iaitu adab suami isteri. Itu juga perlu kita fokuskan, kerana selaku muslim itu kita perlu juga mempunyai adab yang baik di antara suami dan isteri. Okey, untuk menjaga keharmonian rumah tangga, maka suami isteri harus menjaga adab dan menunaikan kewajipan masing-masing. Antara adab yang harus diperhatikan, yang pertama adalah amanah satu dengan yang lain, iaitu jangan mengkhianati amanah tersebut, baik urusan besar maupun kecil, iaitu perkara kepercayaan itu sendiri. Yang kedua adalah disebut juga sebagai menjaga mawaddah dan rahmat, iaitu bersifat lembut dan kasih sayang yang di antara keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Daripada sini kita faham, bermaksud bahawa sifat kasih dan sayang itu, mawaddah warahmah itu hendaklah diusahakan, hendaklah dipohon kepada Allah Ta'ala supaya sifat kasih sayang itu hadir ke dalam diri kita selaku suami dan isteri. Jadi bila seseorang pasangan itu dah diijab kabulkan, maka mereka berdua tak boleh tunggu saja, duduk saja mengharapkan mawaddah dan kasih sayang itu, kesakinah itu datang sendiri pada mereka. Tidak. Maksud kata bahawa sifat kasih sayang itu perlu diusahakan, perlu dipohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan usaha-usaha itulah akan adanya ujian-ujian, akan adanya datangnya pelbagai cubaan-cubaan dan yang akan cuba mengganggu rumah tangga mereka itu. Sebab itu ketaatan pada Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah Ta'ala, sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itulah Allah akan memberi satu jaminan, insya-Allah rumah tangga itu akan dilayari dengan baik, dengan sempurna. Dan walaupun tidak dinafikan mereka akan berhadapan dengan gelombangnya, dengan ombaknya, tetapi mereka akan cekal untuk terus melayari rumah tangga itu dengan baik. Selain daripada itu juga, selaku suami ataupun isteri perlulah memberikan tauladan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang bermaksud sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi nombor hadis 3904. Di sini menjelaskan bahawa kita bukan sekadar melakukan perkara baik, tetapi hendaklah yang terbaik. Maksud kata bahawa pemilihan perbuatan-perbuatan itu, adab-adab itu bukan sekadar untuk menunaikannya sahaja, tetapi kita berusaha untuk mencari apakah perbuatan, apakah perilaku, apakah tindakan-tindakan hubungan kita suami isteri itu adalah baik daripada hari ini dan lebih baik lagi esoknya. Kita hendaklah memperbaiki hubungan kita dengan pasangan masing-masing. Seterusnya juga adalah menjaga adab-adab yang umum seperti saling menghormati dan menghargai. Dalam hal ini, kalau kita nak dapatkan penghormatan, nak dihormati oleh orang lain, termasuk isteri kita, termasuk pasangan kita, bermaksud kita perlu terlebih dahulu menghormati mereka, meletakkan penghormatan itu pada satu tahap yang tinggi untuk mereka. Bila kita hormat pada mereka, insya-Allah dia akan reflect balik pada diri kita, iaitu orang tadi, isteri kita ataupun pasangan kita akan hormat balik pada kita. Selain pada itu, sifat yang perlu ada juga ialah sifat menghargai, sifat bersikap jujur, bertutur kata yang baik. Allah SWT berfirman
dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 yang bermaksud dan pergaulilah mereka secara ma'ruf. Itu panduan daripada Al-Quran. Maksud kata pasangan suami dan isteri tadi, ingatlah Al-Quran itu sendiri telah mendidik kepada kita selaku orang suami isteri, pergaulilah mereka itu dengan secara ma'ruf, dengan baik. Jadi bila kita berbuat baik, secara tak langsung kita telah menunaikan apa yang diperintahkan, apa yang telah disyariatkan melalui Al-Quran itu sendiri. Seterusnya juga adalah contohnya sebagai seorang suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin, membimbing untuk menjalankan syiar Allah, dan juga jika memiliki isteri lebih daripada satu wajib bersikap adil di antara mereka. Itu tanggungjawabnya. Maksud kata bahawa kalau seorang suami itu mempunyai seorang isteri, maka banyak ini tanggungjawabnya. Kalau lebih, maka tanggungjawab itu makin berganda-ganda. Sebab itu menunaikan tanggungjawab itu adalah perkara yang sangat berat. Dalam berat walau bagaimanapun, kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan urusan kita dalam untuk menunaikan tanggungjawab yang ada pada seorang suami. Seterusnya pula ialah wajib bagi seorang isteri pula untuk taat kepada suaminya selama mana bukan dalam perkara kemaksiatan. Selagi mana perkara itu dalam perkara-perkara yang ketaatan, wajib isteri taat. Jadi contohnya lah perkara yang kita biasa dengar ialah tidak keluar rumah ataupun bermusafir kecuali dengan izin suaminya. Kalau suaminya berizin, maka ia barulah boleh keluar rumah, barulah dia boleh untuk bermusafir dan sebagainya, dan menjaga harta dan kehormatan dirinya dan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Okey, itu adalah tanggungjawab ataupun adab dalam suami dan isteri. Seterusnya, kita pergi kepada adab kepada saudara dan kaum kerabat kita. Iaitu saudara dan kaum kerabat adalah orang yang paling dekat kepada kita secara nasab, secara keturunan. Maka sudah semestinya kita menjaga adab dan memperlakukan mereka dengan baik. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, saling membantu. Allah SWT dalam ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikat hubungan silaturahim dan membantu kaum kerabat. Antaranya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maksudnya, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya. Kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Maksud kata bahawa hubungan kita dengan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, dengan bapa saudara kita, mak saudara kita, kaum kerabat yang dekat itu secara tak langsung, itu adalah tuntutan Al-Quran itu sendiri. Satu perundangan daripada Allah Subhanahu yang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubungan kekeluargaan itu hendaklah erat di antara satu sama lain. Sebab itu dalam satu pesan daripada seorang Tok Guru di pondok di Kelantan ada menjelaskan bahawa, menerangkan pada kami, kalau adik-beradik, anak kita ini selalu bergaduh, tidak ngam di antara satu sama lain, maka periksalah hubungan kita dengan adik-beradik yang lain. Maksud kata bahawa kalau hubungan kita adik-beradik kita tidak baik, maka Allah Ta'ala zahirkan melalui hubungan anak kita sendiri tidak baik antara satu sama lain, nak gaduh dan sebagainya. Sebab itu untuk memastikan, untuk menjamin hubungan anak-anak kita baik antara satu sama lain, saling hormat menghormati, tidak bergaduh dan sebagainya, saling bantu-membantu, maka hubungan kita dengan adik-beradik kita yang lain, dengan saudara yang terdekat pun kena baik juga. Kalau hubungan kita dengan saudara kita yang lain baik, maka Allah Ta'ala akan bersihkan, Allah akan rawat hubungan anak-anak kita lagi tadi akan baik kembali. Itu dia punya rumusnya. Okey. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Sesungguhnya Allah
menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat, iaitu menghubungkan silaturahim di kalangan saudara dan kerabat yang dekat. Surah An-Nahl ayat 90. Jadi saya tak langsung bahawa kalau kita pernah menziarahi bapa atau saudara kita, mamak saudara kita ataupun keluarga yang kita dekat, rupa-rupanya perbuatan ziarah itu ada satu perbuatan agama, iaitu satu adab dalam kita antara satu sama lain untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Sebab itu apabila satu pihak itu mengadakan majlis kenduri kendara secara tak langsung, kehadiran kita bila kita diundang, dijemput menghadiri majlis tersebut, rupa-rupanya perkara tersebut adalah satu perkara yang diminta ataupun satu perkara yang dijelaskan oleh dalam Al-Quran itu sendiri untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara satu dengan yang lain. Okey. Seterusnya pula kita pergi kepada adab dengan jiran tetangga. Tetangga memiliki hak yang istimewa kerana mereka adalah orang yang terdekat secara tempat tinggal dengan kita, yang hampir jiran sebelah rumah dan sebagainya. Islam mengarahkan setiap Muslim untuk berbuat baik dan menjaga adab terhadap tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda bahawa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Rasul, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi jelas di sini Allah Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk, memberi bimbingan kepada umat Islam itu sendiri untuk menjaga tetangganya, itu iaitu untuk memuliakan tetangganya. Jadi secara langsung bila kita sebut memuliakan itu maksud kita perlu hormat mereka, untuk menjaga hubungan yang baik antara satu sama lain, bertoleransi dan sebagainya. Dan kita perlu juga untuk mengelakkan daripada elemen-elemen pergaduhan, elemen-elemen yang tidak baik. Sebab itu kita nak jaga pesanan Nabi itu, sunnah Nabi itu, supaya kita menjadi tetangga yang baik. Sebab kita nak jaga diri kita dahulu. Walaupun kadang-kadang tetangga kita tadi belum lagi memberi refleks ataupun reaksi yang baik, tetapi biarlah kita sendiri yang memulakan kebaikan. Okey, baiklah. Dalam kita membincangkan adab dengan tetangga, antara perkara yang boleh kita tekankan adab-adabnya ialah yang pertama, tidak mengganggu ataupun menyakitinya, baik secara fizikal, baik secara bunyi-bunyian dan sebagainya. Jika kita diganggu ataupun disakiti, hendaklah bersabar. Kalau mereka yang buat, kita kena sabar dahulu. Kerana sabar itu tinggi nilainya di sisi agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Jadi jelas di sini hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nombor 6018, dan hadis riwayat Muslim menjelaskan jangan menyakiti tetangga. Jangan menyakiti adalah satu perbuatan larangan, satu tegahan untuk kita melakukan kejahatan, perkara yang tidak disukai oleh tetangga kita. Baik dari segi tutur kata, baik dari segi perbuatan, contohnya kebersihan, membuang sampah, jangan buang sampah di laman tetangga, ataupun kalau kita memelihara kucing contohnya. Jadi biarlah kucing kita tadi bermain sekitar laman kita sendiri. Jangan kucing kita itu mengganggu keharmonian, kesejahteraan jiran tetangga kita. Kita kena jaga perkara ini. Kerana kalau kita tak jaga, perkara itu boleh mencetuskan elemen-elemen pergaduhan, perseteruan di antara jiran-jiran tetangga. Okey. Yang kedua ialah berbuat baik terhadap mereka, seperti membantu mereka, seperti menolong, seperti memulai memberi salam, menegur mereka, menjaga komunikasi yang baik, kata-kata yang baik. Kemudian juga secara umumnya orang yang berbuat baik terhadap tetangga yang akan diperlakukan baik juga. Kita buat baik, maka balasan yang baik. Kalau kita sedekah, maka akan balas balik sedekah kita tadi. Kalau kita beli buah mangga, mungkin dia akan beri buah nenas atau buah pisang dan sebagainya. Itu saling hormat, menghormati, hadiah menghadiahi dan antara satu sama lain. Okey.
tahadu tahabbu, maka hendaklah kamu saling memberi hadiah, maka dengan memberi hadiah itu tahabbu, iaitu kamu akan saling berkasih sayang di antara satu sama dengan yang lain. Selain daripada itu juga, dengan tetangga kita perlu memuliakan mereka, menghormati mereka. Jika memungkinkan sesekali memberi hadiah atau memberi makanan yang kita miliki ataupun kita masak. Kalau kita masak yang baik, yang baunya sampai ke rumah sebelah jiran kita bercium baunya, maka sebaik-baiknya kita berkongsi rasa makanan tersebut. Seorang Muslim harus peka terhadap tetangganya. Jangan sampai dirinya sebab kecukupan, cabar mewah, tetapi jiran tetangganya miskin melarat. Jadi sebab itu seorang Muslim itu kalau jiran tetangganya juga berhadapan dengan masalah ekonomi dan sebagainya, maka perlu juga mereka berbuat baik dengan jiran tetangganya. Dan seterusnya juga ialah adab sesama Muslim. Secara tak langsung, kelompok yang lebih ramai lagi, kita perlu untuk menjaga adab-adab. Antara yang biasa lazim kita buat ialah menegur mereka, memberi salam. Kalau kita beri salam pun, biarlah salam dengan peluh Assalamualaikum. Sebutan yang betul. Jangan dimain-mainkan ucapan salam itu. Walaupun nampak mudah, walaupun nampak santai, sebutan yang salah itu dia akan melazimi kita selalu sebab benda yang tak salah akan menjadi ikutan kepada generasi yang lain. Jadi kita perlu memberi contoh yang baik, teladan yang baik, itu memberi salam yang betul, lafaz yang betul, Assalamualaikum. Kemudian kalau diundang, maka hendaklah tunaikan undangan tersebut, menasihati jika diminta atau diperlukan. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda terhadap 6 hak dengan saudara semuslim kita. Hakul muslim alal muslim sittun. Qila man hunna ya Rasulullah? Qala idza laqaitahu fasallim alaih, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza atasha fahamidallah fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Maksudnya, hak muslim atas muslim lain ada 6 perkara. Baginda Nabi ditanya, apakah perkara tersebut wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah menjawab, jika engkau menjumpai mereka, menemui mereka, maka ucapkanlah salam. Itu yang pertama. Jika ia mengundangmu, maka penuhinya. Itu yang kedua. Jika mereka minta nasihat, maka berilah nasihat. Yang ketiga, jika dia bersin, maka ucap Alhamdulillah. Maka jawablah Yarhamukallah. Jika dia sakit, maka jenguklah mereka. Dan jika mereka meninggal, maka ikutlah mereka pengurusan jenazah itu ke kubur. Seterusnya, adab sesama non-Muslim juga. Islam tidak melarang untuk berbuat baik dan melakukan adil. Bahkan terhadap non-Muslim perlu juga dilakukan dengan perkara yang baik. Allah SWT berfirman yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan melakukan adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu daripada negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini menjelaskan hubungan kita dengan non-Muslim. Kena baik juga. Seterusnya juga yang saya nak jelaskan di sini adalah adab terhadap makhluk yang lain. Iaitu dalam surah Al-Anbiya 107 ada menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Maksud kata bahawa agama Islam itu baik untuk umat Islam, baik untuk non-Muslim, baik untuk seluruh makhluk itu sendiri. Oleh sebab itu Allah mewajibkan sifat ataupun perbuatan ihsan itu sendiri. Dan perkara yang ketiga, tajuk yang ketiga yang saya nak simpulkan iaitu adab terhadap Rasulnya. Iaitu apa maksud adab terhadap Rasul kepada Nabi Muhammad SAW? Iaitu yang pertamanya tidak lain tidak bukan ialah kita mentaati perintahnya. Walaupun Nabi Muhammad telah tiada di sisi kita, tapi kita perlu untuk mentaati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah selepas mentaati kita perlu mencintai Nabi Muhammad SAW. Ketiga, kita setia terhadapnya dan terhadap apa yang
terhadap orang yang mengikuti ajarannya, serta berlepas diri daripada orang-orang yang memusuhi ataupun memusuhi ajarannya. Yang ketiga, mengagungkan baginda Nabi sesuai dengan peragungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, kalau berselawat itu, maka kita berselawat balik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita membenarkan berita yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya kedua, hubungan kita beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kita menghidupkan sunnahnya dan dalam segala sendi kehidupan kita. Maksud kata, bila kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah menunjukkan bahawa kita beradab baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tak langsung, kalau kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermaksud kita kurang menghormati, kurang beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, kemuncak kepada adab seorang muslim itu sendiri ialah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Al-Khaliq, pencipta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pencipta, kita ini manusia itu sebagai makhluk, maka sudah mestinya adab itu perlu ada. Yang paling utama ialah kita menjaga adab kepada Al-Khaliq, ialah kita perlu faham Allah telah menciptakan dan mengatur alam semesta. Sesungguhnya sangat aneh jika seorang menjaga adab dengan sesama makhluk tetapi dia tidak peduli dengan adab dengan zat yang telah menciptakan dirinya. Sebab itu perkara yang perlu kita beradab dengan Allah Subhanahu taala, yang paling tidaknya ialah mensyukuri segala nikmat Allah kurniakan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kamu itu, maka semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas bersyukur itu juga, kita juga perlu untuk menuruti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita malu untuk melakukan maksiat kepada Allah taala, kerana kita tahu bahawa muraqabah tadi, kita perlu tahu bahawa kita ni diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya kita bersandar mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan Allah taala lah akan memberi kehidupan kita dengan lebih baik di dunia dan baik juga di akhirat. Sebab itu dalam hadis yang dalam satu doa yang selalu kita sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kebaikan di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, di akhirat juga dengan kebaikan. Jadi dengan adab-adab itu, insya-Allah selaku muslim kita akan mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maksud sebagai kesimpulan yang saya sebut di sini, bahawa semakin banyak kita menyebut, mengulang kaji berkenaan dengan perkara kepada adab itu secara tak langsung, sebenarnya kita untuk memperbaiki diri kita. Sebenarnya kita ini maha mengharapkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan urusan kita sesama manusia, memudahkan kita untuk melakukan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila kita kerap untuk membaca buku, kerap untuk mendengar ceramah, kerap untuk memperbaiki diri, insya-Allah kita menjadi seorang muslim yang beradab, muslim yang taat, muslim yang dirahmati, yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya simpulkan di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.